Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, moga-moga dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih lagi memberi kepada kita kesihatan dan kelapangan masa serta kekuatan dapat sama-sama kita berkumpul pada petang ini di rumah Allah bagi meneruskan majlis ilmu kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi keberkatan dan kekuatan kepada kita untuk sama-sama kita menjadi hamba yang bertakwa kepadanya. Kita sambung balik bacaan kitab Penawar Bagi Hati. Kita sampai pada muka surat 47, masuk kepada bab yang baru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan, yang ini disebut dalam kitab Arab hubbul jah, kemegahan. Disebut dalam kitab yang lain berkenaan dengan apa yang dikatakan kasih akan kemegahan, yang saya petik daripada kitab Sayyidus Salikin. Kata dia, hakikat kemegahan itu iaitu memiliki akan segala hati manusia, yakni dengan kemegahan itu jadi kasih hati manusia dan jadi tempat mengikut hati manusia akan dia dan memuliakan dia. Itu disebut dalam kitab Sayyidus Salikin. Kita nak orang semua ni muliakan kita, kasihkan kita, dan segala hati itu tertumpu kepada kita, dan kita jadi megah dengan kedudukan, pangkat, jawatan, kemegahan yang kita miliki. Kata dia dalam kitab kita, kata dia, ketahui olehmu bahwasanya kemegahan itu memiliki, yakni menguasai akan segala hati yang dituntut akan taatnya, yakni satu kemahuan, satu kehendak supaya semua orang taat di bawah perintahnya, dan dia mahu manusia memberi perhatian padanya atau mahu dirinya masyhur dengan pangkat, kedudukan, jawatan, nama yang dia ada. Akhirnya sifat ini menyebabkan kebinasaan, kerana di sana akan terhasilnya sifat riya, yakni segala amal ibadah yang dilakukan itu semata-mata nak mendapat puji daripada manusia dan juga nak mendapat habuan dunia. Ini yang membawa kepada kerosakan ataupun kemusnahan, kebinasaan pada mereka yang kasih akan kemegahan, pangkat, jawatan, kedudukan, kenamaan dan sebagainya. Dan kedua-duanya kaya dan juga memiliki harta itu sebab bagi, dan kedua-duanya maknanya kemegahan itu dan kaya itu sebab bagi menunaikan akan keinginan dan menyampaikan kepada tujuan. Bila ada kemegahan, pangkat, kedudukan, jawatan, bila ada nama, masyhur, orang kata kita ni orang yang berpengaruh dan sebagainya, kemudian bila kita memiliki dunia, kita ada duit, kita ada harta yang banyak, maka itu menjadi sebab kita dapat apa yang kita nak atas dunia ni. Menyebabkan kita dapat apa benda yang kita nak atas dunia ni. Sebab tu manusia dia berebut nak kepada pangkat, jawatan dan kedudukan serta kebesaran.
Pasal dia tahu bila dia duduk dalam tu, apa pun dia boleh dapat. Dan bahawasanya kasih akan kemegahan itu satu kelakuan yang dicela, yang sebab bagi kebinasaan. Cinta kepada ataupun kasih kepada, tamak kepada kemegahan, salah satu daripada kelakuan sifat yang dicela oleh agama, dan ia merupakan punca kepada kebinasaan seseorang manusia itu. Sebab itu bila kita balik kepada sirah hidup Nabi SAW, musyrikin Mekah memberikan beberapa tawaran kepada Nabi dengan syarat mereka minta Nabi berhenti daripada menyampaikan Islam. Mereka kata kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu nak jadi ketua kami, sebagai pemimpin kami, kami akan tabalkan kamu sebagai raja, sebagai ketua kami. Pangkat, kedudukan, kebesaran yang ditawarkan kepada Nabi. Kalau kamu nak, kami akan tabal, kami akan lantik kamu sebagai ketua, sebagai pemimpin, sebagai raja kami. Kalau kamu nak harta yang banyak mana pun, kami akan berikan kepada kamu. Tapi dengan syarat yang diletakkan kepada Nabi pada, tinggalkan kerja dakwah yang sedang kamu bawa sekarang ini, tolong berhenti daripada menyampaikan Islam kepada orang-orang Mekah. Sebab apa? Sebab pangkat kedudukan itu menjadi modal musuh-musuh Islam nak kunci kita dari kita menyatakan kebenaran. Telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebut dalam suratul Qasas ayat 73, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Allah kata, tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Diambil daripada suratul Qasas ayat yang ke-73. Allah kata apa? Bermula negeri akhirat itu, akhirat kami beri kepada siapa? Kebahagiaan akhirat, syurga, redha Allah dan sebagainya. Kami jadi akan dia, kami berikan akhirat ini bagi mereka yang tiada berkehendak mereka itu akan ketinggian di atas muka bumi dan tiada akan kebinasaan. Kebahagiaan, kejayaan hidup di akhirat, syurga kami beri kepada siapa? Kepada mereka manusia hamba yang tidak berebut, yang tidak nakkan kepada ketinggian, kebesaran atas dunia, dan juga tidak mahukan kepada binasaan dan tidak melakukan kebinasaan di atas muka bumi ini. Kami beri kepada golongan-golongan ini, mereka yang tidak berasa teringin kepada kebesaran, nama, ketinggian, pangkat, jawatan yang ada atas muka bumi ini, yang hanya bersifat sementara sahaja. Pangkat, jawatan, kedudukan ini adalah satu benda yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Sebab itu bila sahabat mari berjumpa dengan Nabi, salah seorang sahabat bertanyakan tentang jawatan dia, sedangkan ada beberapa sahabat yang lain diberikan jawatan. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya kamu ni lemah, kamu tak mampu melaksanakan tugas jika sekiranya aku berikan kepada kamu. Sedangkan amanah, tugas, tanggungjawab ataupun kepimpinan itu satu amanah daripada Allah, satu tanggungjawab yang mana kehinaan di dunia, penyesalan di akhirat. Atas dunia ni apa orang tak kata? Orang duk kata baik kat kita ni, orang hak sokong kita, orang hak ada kepentingan dengan kita. Macam-macam orang kata, kita buat tu, orang kata buat salah tambah telah lah. Di dunia esok-esok kalau kita tak tunaikan tanggungjawab kita yang telah diserahkan kepada kita dengan sepatutnya, maka menjadi penyesalan di akhirat. Menyesal tak sudah di akhirat. Kalau tahu macam ni, tak terima jawatan pun tak apa, dia atas muka bumi dulu. Tapi hari ini manusia berebut-rebut nak menjadi pemimpin, nak menjadi ketua, nak pegang jawatan tu, nak pegang jawatan ni. Pasal apa? Pasal di situlah menjadi lubuk tempat kemewahan, kesedapan dunia. Mereka boleh buat macam-macam, boleh dapat macam-macam, sanggup berebut di antara satu sama lain. Ada pihak yang sanggup menjatuhkan pihak lain, menuduh, fitnah dan sebagainya, semata-mata nak naik di atas, nak duduk jadi ketua, jadi pemimpin. Itulah benda yang membinasakan. Menghimpunkan Allah Ta'ala pada ini ayat akan menghendaki ketinggian dan menghendaki kebinasaan. Allah beri akhirat ni kepada siapa? Kepada mereka yang tidak ingin kepada ketinggian dan juga tidak melakukan kebinasaan, dan menerangkan ia Allah akan bahawasanya negeri akhirat, makna kejayaan hidup di akhirat, kebahagiaan hidup di akhirat,
bagi mereka yang sunyi hatinya daripada kedua-dua kehendak itu dan masuk dalam ketinggian itu. Apa dia? Kemegahan, benda-benda yang boleh menyebabkan kita berasa megah, berasa megah, berasa hebat dengan pangkat, jawatan, kedudukan. Itu dia. Tak ada guna. Benda tu benda yang bersifat sementara, yang mana dia akan binasa. Dan berfirman, ya Allah Allah sebut dalam surah Hud ayat yang ke-15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-15 dalam surah Hud. Allah sebut apa? Allah kata man kana yuridul hayatad dunya. Cuba kita perhati elok dari segi nak baca ayat Quran. Bukan hayawatad dunya. Dia tulis dengan waw, man kana yuridul hayatad dunya. Jangan kita baca man kana yuridul hayawatad dunya. Salah. Waw tu waw yang tidak berfungsi. Waw tu waw yang merupakan waw yang menggantikan tempat alif yang dibuang. Ejaan asal dia apa dia? Alif lam ha ya alif ta. Al hayata kita eja biasa ni alif lam ha ya alif ta. Waw tu tempat asal dia adalah alif. Tapi mengikut kaedah resam Osmani, dia buang alif, dia gantikan dengan waw. Maka waw itu waw yang digantikan, dan kita tengok di atas waw tu dia bubuh alif kecil. Dia panggil ilhaq dalam istilah dhabtul Quran. Pasal apa dia ganti? Supaya menunjukkan bahawa di situ ada qadar mak dibaca dua harakat. Man kana yuridul hayatad dunya. Setengah orang dibaca man kana yuridul hayawatad dunya. Dia bariskan waw tu tak betul. Waw tu waw yang menggantikan alif pada asalnya. Banyak kalimah kita jumpa dalam Quran. Kalimah al-hayata, kalimah az-zakata, kalimah al-riba, kalimah kamishkatin, macam banyak-banyak kalimah yang mana asal dia ditulis dengan alif, tapi dalam kaedah resam Osmani dia buang alif, dia ganti dengan waw. Jadi baca hayatah. Itu benda-benda yang perlu kita ambil perhatian. Sebab Quran ni patutnya kita baca. Kalau kita tak baca, tak pernah baca, bila tengok sekali-sekala lagu tu memang tak tahu. Biar kita boleh baca Quran, tuan-tuan, supaya senang kita ajak anak-anak kita. Anak-anak kita hantar pergi sekolah rendah, mengaji kafar, mengaji di atas mat dia baca di sekolah, kemudian di petang tak cukup, Quran tak cukup. Balik rumah kita nak kena pederah sendiri pula. Kalau mak ayah tak ambil perhatian pada anak-anak, malam tak peruntukkan masa sama ada ayah ataupun mak untuk ajak anak-anak, tekan anak-anak bagi boleh baca Quran, tak boleh. Malang 1000 kali malang kalau kita Quran pun kita tak boleh baca. Sedangkan Nabi SAW melancarkan kempen untuk kita baca Quran ni 1400 tahun dulu. Macam-macam tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut dalam hadis cerita pasal kelebihan baca Quran. Nabi kata man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, yakni Quran, dia dapat satu kebalikan, satu tawaran yang paling hebat. Nabi kata apa? Wala aqulu alif la fal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan yang kamu buat Allah bayar 10 kali ganda lebih daripada tu. 10 kali Allah bayar lebih daripada tu. 10 pahala. Tak tahu banyak mana. Nabi kata wala aqulu alif lam mim harfun. Nabi kata aku tak kata alif lam mim satu huruf, walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Alif satu huruf Nabi kata, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim tampu saja ada 3 huruf, 3 kebalikan, 30 kali ganda pahala Allah bayar kepada kita. Bayangkan huruf-huruf dalam Quran ada berapa? 100,000 lebih. Darab dengan makna kebajikan. Kalau kita khatam Quran, Allahu Akbar, besarnya ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab tu kita kena pulun, biar kita boleh balik, kita boleh ajak anak kita. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran, mengaji Quran. Bila dia boleh baca Quran, dia ajak kepada orang lain supaya orang lain boleh baca Quran. Kita ada di rumah, kita boleh mengaji Quran, kita boleh baca Quran. Malam kita ajak, panggil anak-anak jiran kita, main mengaji di rumah, tak usah ambil duit apa, main mengaji di rumah, biar rumah kita bergema dengan Quran. Tu di antara jasa yang perlu kita tabur dalam nak mendidik anak-anak kita supaya boleh baca Quran. Allah kata apa? Nabi kata apa? Sebaik-baik kamu orang yang boleh baca Quran. Bila dia boleh baca Quran, dia ajak kepada orang lain. Dan Quran sepatutnya jadi bacaan kita. Iqra'ul Qur'ana. Nabi kata bacalah Quran. Nabi suruh kita baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Quran akan datang pada hari kiamat yang kita baca, menjadi syafaat kepada orang-orang yang membaca Quran. Dia mari depan Allah, ya Allah, si fulan ni di dunia dulu dia baca Quran, dia boleh baca Quran, dia baca, dia faham, dia reti, dia mengajak orang lain supaya dia boleh baca Quran juga. Ya Allah, berilah kebaikan kepada dia. Dia akan tolong kita di akhirat. Minta supaya kita diberi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malangnya hari ni, akibat kita ni tak berasa pun nak mengaji Quran, dan kita pun kadang-kadang setengah makhluk tak ambil berat pun pasal anak-anak boleh ke tak baca Quran. Tolonglah tuan-tuan, biar jangan kita ni berasa kecewa kalau anak-anak kita ni tak baik dalam bidang akademik, gagal dalam bidang akademik. Kita berasa letih sangat, berasa kecewa sangat. Tapi tak ramai di kalangan kita yang kecewa kalau anak-anak ni tak erti baca Quran. Di sekolah hak petang balik di rumah malam, perak paksa mereka biar mereka erti baca Quran. Biar mereka erti baca Quran supaya Quran itu ada dalam jiwa mereka. Pasal Quran ni hudal lil muttaqin, menjadi hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Kita berjalan di tempat gelap, kita berjalan di kawasan tempat masuk jalan kampung yang tak ada signboard, kita boleh sesat dan sebagainya pasal tak ada panduan jalan kepada kita. Macam tu juga kita hidup atas dunia, kalau hidup kita tak dipandukan dengan satu pemandu yang boleh membawa kita kepada Allah, maka kita akan sesat, kita akan lari daripada jalan kebenaran. Yang nak memandu kita ni apa dia? Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada umat akhir zaman. Biar Quran ni sentiasa duduk dengan kita bila-bila masa pun. Biar masa kita sibuk dengan Quran. Nabi kata barang siapa yang disibukkan dengan sebab Quran, masa dia sibuk pasal apa? Pasal mengaji Quran, pasal mengajar Quran, sibuk pasal Quran sampai tak dan nak minta kepada aku, kata Allah. Sibuk ni sampai tak dan nak angkat tangan minta daripada Allah supaya Allah beri kepada dia. Allah kata apa? A'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Aku akan beri kepada dia, orang yang sibuk masa dia dengan Quran sampai tak ada minta, aku akan beri kepada dia pemberian yang lebih baik daripada aku beri kepada orang yang meminta kepada aku tapi tak baca Quran. Itu kelebihan Quran. Supaya duduk dengan Quran. Dan kita jangan duduk berasa leket kalau kita boleh Quran. Orang tanya mengaji di mana? Mengaji di sekolah tu. Sekolah mana? Sekolah tu lah. Sekolah mana? Sekolah tahfiz tu. Mengaji muhung-muhung tu. Mengaji muhung-muhung, berasa leket mengaji tahfiz. Dia kerja apa? Kerja kampung tu ya. Kerja apa? Kerja kat kampung lah. Kerja muhung-muhung mengajar Quran. Muhung-muhung mengajar Quran mana boleh. Dia berasa leket. Allah kata apa? Nabi kata apa? Nabi kata apa? Barang siapa yang memperkecil-kecilkan pemberian besar yang Allah beri kepada dia, apa dia? Quran. Faqad istasghara ma'azzamahullah. Siapa yang memperkecil-kecilkan nikmat besar yang Allah beri kepada dia dengan sebab dia boleh Quran, dia boleh ajar Quran, dia dah berasa leket, dia dah berasa orang lain hebat lagi daripada dia, sesungguhnya dia telah memperkecil-kecilkan anugerah besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada dia. Sebab tu kita ni kena pecut diri kita, galakkan diri kita supaya kita ni kalau tak boleh mengajar Quran, jadilah orang yang sentiasa mengaji Quran. Kita dah terlepas, dulu kita tak dan, kita ralik, kita tak ambil tahu dengan Quran, pastikan anak-anak kita tak akan melalui nasib yang sama macam kita. Beri ilmu Quran yang sempurna kepada dia. Baik, Allah sebut dalam surah Hud ayat yang ke-15, man kana yuridul hayatad dunya. Kalau kita tengok tu dari segi tanda, saya nak sentuh sikit. Man kana, nun tu nun mati. Kalau tuan-tuan yang mengaji tajwid,
Man, nun tu nun mati. Tapi pasal apa tak ada tanda mati pun? Kita pilpan sikit. Man kana yuridul hayatad dunya. Atas dunia nun mati pula ada tanda pula. Pasal apa? Hak ni lepas lupa boh ke apa dah. Kadang-kadang anak-anak kita dia cerdik pada kita, tanya kita pasal apa mak? Pasal apa ya nun hak awal itu tak ada tanda mati, nun hak dunia ada tanda mati pula. Sedangkan nun tu nun mati. Mau kita tak tahu jawab, kita jawab tu ni. Dia pun silap cetak tu. Nak pelepas, nak jawab lagu mana lagi? Dah tekan tu ya. Pasal apa tuan-tuan? Mengikut kaedah rasam Osmani, kalau sekiranya selepas nun mati itu berjumpa dengan huruf ikhfa, huruf idgham, kaf huruf apa? Kaf huruf ikhfa, kena baca dengung. Salah satu daripada 15 huruf ikhfa, maka nun itu tidak diletakkan tanda sukun. Dia biar kosong lagu tu. Mangka, baca lagu mana? Baca dengung. Ad-dunya, pasal apa dia buat tanda sukun? Ad-dunya, pasal selepas dia dibaca dengan izhar, walaupun huruf ya lepas dia. Ya, waw, mim, nun, huruf idgham, kena dengung lah ustaz. Tak, kalimah ad-dunya dikecualikan daripada dengung. Pasal nun dengan ya duduk dalam satu kalimah, dia mesti baca dengan izhar. Ad-dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun, 4 kalimah tu. Walaupun nun bertemu dengan ya, nun bertemu dengan waw, dia mesti dibaca dengan izhar. Mesti baca man kana yuridul hayatad dunya. Tak boleh man kana yuridul hayatad dunya. Kita dengung salah orang tu. Sebab tu dia buat tanda sukun di situ. Semua ulama-ulama buat tanda lagu tu, buat tanda sukun, tak buat tanda sukun, baring lagu tu untuk bagi boleh kita baca Quran. Tapi tak boleh kalau kita tak mengaji juga. Kena mengaji. Bila kita mengaji, Allah akan buka pintu jalan kepada kita supaya kita memahami ilmu ataupun memahami kitab suci Allah. Baik. Allah kata man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Artinya, barang siapa ada ia menghendaki dengan amalnya akan hidup dunia dan perhiasannya. Siapa yang buat amal, dengan amal itu dia mengharapkan, bukan mengharap mencari redha Allah, tapi dia cari apa? Dia cari kehidupan dunia, kemewahan dunia, pangkat, jawatan, nama, kepujian dan sebagainya. Dan perhiasannya perhiasan dunia. Dengan amal tu dia buat kerana apa? Kerana dunia. Perhiasan dunia, kehidupan dunia, kemewahan dunia. Allah kata apa? Nescaya kami sempurnakan kepada mereka itu akan balasan segala amal mereka itu di dalam dunia. Kami beri kepada dia dunia yang dia nak tu. Dia buat apa? Dia buat sedekah kerana dunia. Dia buat apa? Dia buat ibadat kerana dunia. Kami akan beri kepada dia. Dia nak orang puji dia, kami akan beri orang puji dia. Dia nak duit ringgit, kami akan beri duit ringgit. Dia nak pangkat jawatan, kami akan beri pangkat jawatan kepada dia. Kemudian Allah kata apa? Dan mereka itu tiada dikurangkan akan sesuatu di dalamnya. Kami akan beri kepada dia segala apa yang dia nak atas dunia ni dengan sebab amal yang dia buat itu. Tapi bermula mereka itu yang tiada ada bagi mereka itu pada akhirat melainkan api neraka. Di akhirat isu-isu tak ada balasan lain kepada mereka melainkan api neraka. Pasal apa? Pasal tak dunia dulu dia buat amal bukan kerana nak cari redha Allah, tapi kerana nak ujian manusia. Dan dunia aku beri kepada mereka, tapi di akhirat tidak ada habuan buat golongan ini melainkan api neraka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kita buat amal itu bukan kerana Allah. Na'udzubillahi min zalik. Itu yang kita takut. Dan batal oleh orang yang memperbuat mereka itu. Wa batilum ma kanu ya'malun. Batal lah, makna tak dikira di sisi Allah sebagai amal saleh. Apa yang mereka buat atas dunia dulu, sedekah mereka, segala kebaikan yang mereka buat, amal ibadah yang mereka buat, Allah tak ambil kira sebagai amal saleh. Pasal buat dulu bukan kerana aku. Allah kata, pergi minta kepada siapa yang kamu buat kerananya. Kamu buat dulu kerana siapa?
Kerana pak mentua kamu, pergi minta balasan kat pak mentua kamu. Aku tak ada balasan. Allah kata apa? Tengok, dia boleh tak beri balasan kepada kamu. Sebab dulu kamu buat amal di dunia bukan kerana aku, kerana dia. Minta daripada dia, kata Allah. Di akhirat tak ada balasan. Ini termasuk dalam amalan-amalan yang dikira sebagai amal yang riak, yang menunjuk-nunjuk, yang buat tu bukan kerana Allah. Ini yang Nabi kata, aku paling takut syirik kecil. Apa dia? Syirik kecil, riak, yakni penyakit riak. Kita buat amal itu tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka tiada ada pahalanya di akhirat. Di akhirat tidak ada bahagian pahala di sisi Allah untuk golongan yang buat amal bukan kerana Allah. Dan batal barang yang mengerjakan mereka itu di dalam dunia daripada segala kebajikan, tidak dikira harga di sisi Allah. Mana tak jadi amal saleh. Batal, mana batal ni mana tidak sah. Allah tak terima amal itu. Pasal buat kerana apa? Kerana manusia. Sebab tu kita kena mengaji ilmu tasawuf. Setengah ulama kata apa? Kadang-kadang kita mengaji ilmu fiqh, alhamdulillah, wuduk kita cantik dah, segala pergerakan dalam sembahyang kita cantik dah, dengan tamakninah bacaan kita cantik dah, alhamdulillah, tajwid pun sempurna dan sebagainya dalam sembahyang. Ini masalah tang hati kita ni. Kita buat tu kerana apa? Menunjuk supaya orang tengok dia tu rajinnya sembahyang, ataupun dia tu Allah, macam-macam, supaya orang puji kita, menyebabkan amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kena ada dalam diri kita ni. Biar kita mengaji ilmu tasawuf, kita kenal segala penyakit-penyakit hati, supaya kita dapat elak daripada benda-benda yang dikira sebagai penyakit hati ini. Bermula ini ayat melengkapi juga akan kasih akan kemegahan, kerana bahawasanya kemegahan itu sebesar-besar kesedapan daripada segala kesedapan hidup dunia, dan sebanyak-banyak perhiasan daripada segala perhiasannya. Siapa tak mau kemegahan, siapa tak mau pangkat jawatan, semua orang nak kedudukan, kemasyhuran, semua orang nak. Pasal apa? Pasal di situlah dia boleh dapat segala nikmat dunia, dia boleh dapat segala macam-macam. Bila ada pangkat jawatan, kedudukan ni, traffic light, lampu merah pun dia boleh belah lagu tu je. Jalan jam tak mana pun dia boleh lalu, orang tolong cover bagi dia, tak ada masalah. Pasal dunia dia boleh dapat macam-macam dunia. Pasal dia ada pangkat, ada kedudukan, dia orang kenamaan, dia orang kebesaran. Baik, dan ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu tiada dicela akan dia, akan kemegahan semata-mata, semacam dengan harta tiada dicela semata-mata. Walaupun demikian, pangkat, kedudukan, jawatan, kebesaran itu bukanlah semuanya dicela, bukan semua tak boleh. Macam mana harta pun bukan tak boleh, boleh kita himpun harta, boleh. Tapi biar harta dunia ni duduk dalam tangan, orang kata jangan duduk dalam hati kita. Bila duduk dalam hati ni, kita sayang dunia ni macam kita tak mati lah. Tapi bila duduk dalam tangan ni, walaupun kita dapat dunia banyak, tapi bila orang minta kita supaya kita buat fi sabilillah, kita tak sayang, kita akan infak pada jalan Allah, kita akan beri nafkah, kita akan tolong orang. Ramai orang kaya yang lagu ni, tuan-tuan. Kemarin ada seorang hamba Allah telefon saya, sahabat. Dia tanya, Ustaz, mak saya ada hajat sikit. Saya kata, apa dia? Mak saya, tua dah mak dia pun, orang senang. Mak saya nak minta tolong saya, dan saya pun nak minta tolong Ustaz, tolong cari budak-budak yang menghafal Quran ni. Boleh 4-5 orang. Nak buat anak angkat, nak bela daripada dia pemula mengaji sampai dia habis khatam Quran. Dia tanya, berapa belanja Ustaz? Kalau hak swasta lebih kurang 10,000 setahun dengan yuran, makan dan sebagainya. Dia kata, tak apa Ustaz, tolong cari 4-5 orang. Allahu Akbar. Subhanallah. Moga-moga Allah memberi keberkatan dalam usaha kebaikan yang dia buat. Dan dia pesan dekat saya, ni antara saya dengan Ustaz. Ni antara saya dengan Ustaz. Saya sanggup ikut amanah ni untuk supaya apa yang mereka niat mereka nak buat tu sampai. Bayangkan tuan-tuan, orang yang baca Quran, kita pula tolong sara orang yang mengaji Quran, beri duit kepada dia banyak, bukan sepada punya duit. Nak pastikan biar dia sampai habis menghafal Quran berapa tahun, 4 tahun kami belah, insya-Allah. Kita pun kalau ada kesenangan macam tu, carilah anak-anak yatim dan sebagainya, buat nafkah, beri ilmu yang bermanfaat kepada dia sebagai saham untuk kita balik ke akhirat esok-esok ni.
Jangan berasa sayang dengan harta. Allah janji dah, mana qasa, Nabi sebut dalam hadis, mana qasa malu 'abdin min sadaqah. Tidak kurang harta anak Adam dengan sebab sedekah. Sebab kita sedekah, harta kita tak kurang, tuan-tuan. Memanglah kita ada 10 ringgit, kita sedekah 5 ringgit, kurang 5 ringgit, tinggal 5 ringgit. Dari segi zahirnya kita nampak lagu tu. Tapi dari segi hakikat, Allah beri keberkatan pada harta. Apa dia makna keberkatan? Ziyadatul khair, bertambah kebajikan, kebaikan dalam harta yang kita ada tu. Allah jaga, Allah pelihara, Allah suburkan harta kita. Sikit pun cukup lebih daripada apa yang kita perlukan. Pasal apa? Pasal kita suka buat kebajikan. Janji Nabi, mana qasamalu 'abdin min sadaqah. Tak kurang, takkan kurang harta anak Adam dengan sebab sedekah yang kita beri. Tak kira lah sedekah dalam bentuk apa-apa. Selama mana kita buat kebajikan, tetap akan disuburkan oleh Allah dengan keberkatan. Apa dia barakah? Ziyadatul khair. Benda yang tak boleh kita usaha, kita cari, tak boleh. Barakah ni kurniaan daripada Allah, kemujuran daripada Allah. Allah beri dengan sebab apa? Dengan sebab kita buat kebajikan, Allah beri barakah. Allah beri barakah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok sahabat-sahabat kita gaji tak besar mana pun, bulan gaji 600. Tanya rumah kerja tak kerja, anak orang, anak 5 orang, tak sekolah, sekolah semua dah, tak besar pun menengah dah. Cukup kan 600 sebulan? Dia kata Alhamdulillah cukup, bolehlah menyimpan sebulan 100. Kita gaji 7-8 ribu sebulan, tak ada cukup bulan lagi. Duk tanya kawan dah, gaji bulan ni bila masuk? Bila tak habis, pergi ke mana? Mana barakah dengan tak barakah. Di situ kita boleh nilai. Walaupun banyak tak pernah cukup, tapi walaupun sikit lebih daripada apa yang diperlukan. Allah boleh atur semua tu. Bila kita nak cari keberkatan. Baik. Kata dia di sini, pangkat jawatan tidaklah dicela semata-mata boleh. Sebagaimana tidak dicela harta itu semata-mata selama mana dia tak salah dari segi agama. Bahkan ada juga kemegahan yang dipuji oleh syarak, pangkat jawatan yang dipuji dan berhajat kepadanya oleh manusia. Bahkan manusia perlu kepada dia. Seperti apa? Seperti berhajat ia manusia kepada sedikit daripada harta. Kita hidup atas dunia, kita berhajat kepada harta. Begitu juga manusia berhajat kepada pangkat jawatan dan kemegahan. Maka tiap kemegahan yang dikehendaki akan dia kerana menyampaikan kepada yang dipuji, maka iaitu dipuji. Kalaulah dengan sebab pangkat dan jawatan itu membawa kepada benda yang dipuji, maka itu pangkat dan jawatan yang dipuji oleh syarak. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata, apa, demi Allah, aku tidak gilakan, aku tidak tamakkan jawatan yang ditinggalkan oleh Abu Bakar sebagai khalifah. Aku tak mau jawatan yang ditinggalkan oleh khalifah. Bila orang lantik dia jadi khalifah, ganti Sayyidina Abu Bakar yang wafat setelah 2 tahun menjadi khalifah, lantik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, demi Allah, aku tidak tamakkan jawatan yang ditinggalkan oleh Abu Bakar. Kalau ada orang lain yang lebih layak daripada aku untuk memikul tanggungjawab ni, nescaya aku beri kepada dia. Tapi demi agama Allah, demi umat, aku sanggup pikul juga. Oleh yang demikian, kalau aku betul, kamu kena wajib taat pada aku. Kalau aku tak betul, tolong perbetulkan aku, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nampak tak? Diambil juga jawatan. Pasal apa? Pasal jawatan itu membawa kepada sesuatu yang dipuji demi untuk kebaikan umat. Demi untuk kebaikan umat. Allah beri kelebihan kepada dia. Dia menjadi pemimpin khalifah kepada hampir 2/3 dunia. Subhanallah. Tapi hidup dalam serba kekurangan. Hidup serba macam mana ni hebatnya sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kita baru jadi YB dah sampai satu penggai pun nak ambil sakan tengok rumah syak atau syak. Pasal apa? Pasal tadilah bila duduk tahun tu macam-macam, dia jadi lubuk duit, dia berebut. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu duduk dalam keadaan serba kesusahan. Pernah diceritakan bahawasanya anak dia satu hari balik dalam keadaan teriak, diejek oleh kawan-kawan pada pakai jubah berlubang, cari koyak rata. Kawan-kawan dia ejek anak khalifah, apa ni pakai baju koyak rata. Balik teriak, tanya Sayyidina Umar pasal apa teriak. Kawan-kawan ejek dia, eret tangan anak dia pergi ke Baitul Mal nak pinjam duit, Syed nak beli baju kepada anak. Pegawai Baitul Mal, Khani ya, dia kata, wahai Umar ya Amirul Mukminin, aku boleh beri kepada kamu pinjam duit, boleh, tak ada masalah. Aku tahu kamu akan bayar bila dapat gaji esok, tapi aku nak tanya kamu yakinkah kamu boleh hidup sampai kamu dapat gaji? Kamu boleh bayar balik?
Allahu Akbar. Soalan tu dia tanya kat Sayyidina Umar, dia Khaninu Khalifah Amirul Mukminin. Sayyidina Umar dengar soalan tu tak jadi pinjam, nak ambil balik air tangan, nak jom sup hujung bulan nak dia beli kat dia bayar, ayah beli baju baru. Subhanallah. Ini contoh kepimpinan. Sebab tu nama mereka ni masyhur sampai ke hari ni, walaupun kita tak pernah jumpa dengan mereka, tak pernah kenal dengan mereka, tapi bila kita baca kisah-kisah dia menyebabkan kadang-kadang kita menitiskan air mata di atas kehebatan kehidupan mereka. Kata dia di sini, pangkat, jawatan, kedudukan, kemasyhuran dan kemegahan ini bukanlah dicela semata-mata, tapi kalau dia membawa kepada kebaikan, itu dipuji. Dan itu dipuji sebagaimana harta juga. Kalau harta itu membawa kepada kebajikan, makin kaya kita, makin kuat kita buat kebajikan, maka itu dipuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Allah puji dia, alladzina yunfiquna amwalahum sirran wa alaniyatan, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah sirran wa alaniyatan. Dia sumbangkan harta pada jalan Allah secara senyap, secara terang-terangan, malam, siang dan sebagainya, sampai habis harta dia. Dalam peristiwa hijrah, dia bawa 5,000 ke 6,000 dirham, habis duit simpanan dia. Dia bawa untuk apa? Menjayakan misi dakwah, misi hijrah Nabi SAW. Bila Nabi nak beli tanah untuk dijadikan tapak masjid dalam peristiwa hijrah, Sayyidina Umar bawa keluar habis duit dia untuk dibayar kepada tuan mempunyai tanah, beli tanah tu dijadikan tapak masjid, kekal sampai ke hari ini. Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau lagu tu kita kaya pun tak apa, kaya itu kaya yang dipuji. Baik. Maka tiap-tiap kemegahan yang dikehendaki akan kemegahan kerana menyampaikan kepada yang dipuji, maka ia itu dipuji. Kalau dengan pangkat jawatan itu menyebabkan kita menjadi baik, kita memperbetulkan keadaan, bukan merosakkan lagi keadaan, maka itu dipuji. Seperti kemegahan pangkat jawatan seseorang di sisi raja, dia ada kedudukan di sisi raja. Untuk apa? Yang menolak ia dengan jawatan itu akan zalim, yang dapat ia dengan dia memberi nasihat akan raja, supaya bila dia duduk dekat dengan raja, pemerintah, pemimpin, ketua, dia duduk tangtu, dia boleh beri nasihat kepada raja, kepada pemimpin, supaya jangan buat zalim pada orang. Maka kedudukan pangkat jawatan itu adalah pangkat jawatan yang dipuji. Tapi kalau dia duduk tangtu tu, dia suruh orang buat zalim lagi, itu yang dikeji sangat-sangat. Maknanya bukan semua pangkat jawatan itu dikeji, tapi kalau kita duduk tangtu, kita boleh perbetulkan keadaan, maka itu satu kemegahan pangkat jawatan yang dipuji oleh agama. Itu dia kata dia di situ. Dengan sebab kita duduk di situ, raja pemerintah pun dengar cakap kita, kita pun tegur dia supaya dia jadi orang yang baik. Dan ketahui olehmu bahwasanya ubat bagi kasih akan kemegahan itu bersusun daripada ilmu dan amal. Apakah ubat yang mujarab untuk kita ni tidak gilakan kepada kemegahan, tidak gilakan kepada pangkat jawatan, kemasyhuran? Kena ada ilmu, kena ada amal, kena ada pengetahuan. Adapun ilmu pengetahuan apa dia? Maka mengetahui ia akan segala kebinasaannya yang bersegera di dalam dunia, seperti dengki atasnya oleh manusia. Ilmu kita kena tahu. Dengan ilmu kita tahu orang yang ada pangkat jawatan ni, hak paling segera sekali akan menimpa kita apa dia? Segera sekali adalah dengki manusia kepada kita. Kebinasaan yang bersegera iaitu dengki orang kepada kita. Kullu dhi ni'matin mahsud, Nabi kata. Tiap-tiap orang yang ada kelebihan nikmat yang Allah beri kepada dia, mahsud, mesti ada orang akan dengki kepada dia. Mesti ada orang dengki kepada dia. Dia nak boleh jawatan tu dulu pun dia keh orang lain lah. Bila dia naik duduk atas, kawan nanti lagi dia kata apa? Aku takkan pasti hang duduk lama-lama, aku akan keh hang jatuh balik. Ada dengki di antara satu sama lain. Hak segera sekali apa dia? Mesti ada hak lagu tu. Jadi apa kita nak duduk berebut benda-benda lagu tu? Hidup pun tak tenang dan sebagainya. Dia dengki kat kita, kita dengki kat dia, khianat, kita khianat kepada dia, dia buat jahat, kita buat jahat, rosak binasa. Sebab itulah Nabi pesan kepada kita dan agama kita suruh supaya kita ni jangan tamak kepada kemegahan pangkat dan jawatan. Bukan senang nak jadi pemimpin, bukan senang nak jadi ketua. Baik, kerana tiap-tiap yang mempunyai kemegahan itu sentiasa ia di dalam ketakutan daripada hilang akan kemegahannya dengan berubahnya hati manusia. Bila kita duduk di atas, kita berasa tak mau jatuh dah. Lepas tu kita takut dah. Oh ya, orang tak mau kat aku dah. Aku nak buat macam mana ni, nak bagi orang sokong aku juga ni. Buat macam-macam. Pasal apa? Pasal bimbang hati manusia ni berubah.
Dulu orang sokong dia, mai hal sekali lagi orang tak sokong dah. Nak bagi orang sokong juga lagu mana? Macam-macam dibuat dan sebagainya. Sampai kadang-kadang tu benda yang ditegur oleh Allah pun dia buat juga. Semata-mata nak suruh manusia ni tetap hati dia, menyokong dia, melantik dia supaya dia boleh kekal memegang kuasa, kedudukan, pangkat dan jawatan. Ini di antara kebinasaan yang berlaku. Dan Allah Ta'ala muqallibal qulub, Allah itu membalik-balikkan hati. Dulu dia sokong kita, dia sayang kita, dia suka kita, lah dak, dia lawan kita. Dulu dia lawan kita, lah dak, dia sokong kita. Hati sentiasa berubah. Sebab tu kita kena doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati. Hati kita ni qalb, makna dia berubah. Engkau tetapkanlah hati kami ini di atas ketaatan kepadamu, di atas keagamamu. Minta kepada Allah. Manusia lagu tu, kita bukan boleh berpegang kepada manusia. Kita jangan mengharapkan kepada pujian manusia, kepada sokongan manusia, sebab hak tu tak kekal. Boleh jadi hari ni dia setuju dengan kita, dia sokong, esok dia berubah, dia jadi lagu lain pula. Pasal Allah itu membalik-balikkan hati. Hati manusia ni sentiasa berubah. Benda tak kekal. Buat apa kita duk berebut, buat apa kita duk tamak kepada benda yang tidak memberi faedah di akhirat. Tapi kalau ambil jawatan, dia tunaikan laksana jawatan dia dengan tanggungjawab dia, itu yang terbaik sekali. Tapi dengan jawatan itu digunakan sebagai batu loncatan untuk didapat kemewahan dunia, masalah besar dia di akhirat nanti. Dan mengetahui ia akan bahawasanya jika adalah kemegahannya sampai sujud bagi manusia sekalipun, nescaya tiada berkekalan ia, kerana ia akan mati. Kalaulah kemasyhuran kita, kemegahan kita, pangkat jawatan kita sampai peringkat orang sujud kat kita, dia kata apa? Kena tahu hak tu pun tak kekal. Pasal apa? Pasal kita akan mati. Bila kita mati, habislah, orang tak sujud lagi dah. Mana benda tu bersifat sementara, bersifat binasa. Demikian juga sekalian yang sujud kepadanya. Kalau kita tak mati pun, orang yang sujud kepada kita, yang tapuk, yang sokong kita, dia juga akan mati. Mana benda tak kekal. Sama ada kita mati ataupun dia mati, benda tu tidak bersifat kekal. Jadi buat apa nak tamak, buat apa nak berebut. Maka betapa suka ia dengan kemegahan dunia yang binasa, yang menyebabkan hilang kemegahan akhirat yang berkekalan. Buat apa kita berebut tamak sangat, kan, dengan kemegahan dunia yang sementara sampai kita hilang kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Itu dia. Itu dari segi ilmu. Kita kena tahu angkat jawatan ni tempat orang nak dengki, khianat, hasad dan sebagainya, menyebabkan kerosakan, kebinasaan. Dan juga apa yang kita dapat itu tak kekal. Memang masa kita duduk di atas, orang pakai rumun kita, minta macam-macam, sokong kat kita, hidup tu puji kita. Bila kita buang jatuh je, pakat lari habis selera. Tak ada apa dah, orang tak kawan dah dengan itu. Sebab tak ada apa dah, saing pun tak laku. Dulu boleh tak ada duit pun saing laku juga, boleh cok apa semua. Lah tak ada apa dah, cok pun tak ada dah, saing pun tak laku dah, orang tak pakai, orang lari habis kat kita. Benda tak kekal. Orang pergi kat orang lain pula yang ada jawatan dan sebagainya. Jadi benda tu kita kena tahu, benda yang tak kekal. Buat apa kita duk berebut sangat, buat apa kita duk berebut sampai sanggup kadang-kadang kita melakukan benda-benda yang ditegur oleh Allah. Itu dari sudut ilmu. Dan adapun amal, ataupun dari segi praktikal, apa dia? Maka mengerjakan engkau akan barang yang harus, yang menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia, seperti barang yang diceritakan, untuk kita menghilangkan pandangan megah orang kepada kita. Kita kadang-kadang ni kalau kita jadi orang besar, kita tak mau dah buat kerja-kerja lelaki-lelaki ni, tak mau dah, kan? Pasal orang tak jatuh standard, kan? Tapi dia kata di sini kita buat kerja-kerja yang boleh menjatuhkan maruah, bukan menjatuhkan maruah, merendahkan pangkat, maknanya menghilangkan sifat takabur dalam diri. Bukan menghilangkan maruah dah, menghilangkan apa, berasa tinggi diri dalam diri kita. Kalau buat gotong royong di masjid ni, kita ambil mana? Hak cuci tandas tu kita ambil, hak cuci longkang tu kita ambil. Oh dia tu bos aku tu cuci longkang boleh betul, orang kata tak kira sungguh dia. Macam orang tua dulu cerita, tok guru zaman dulu buat kerja-kerja yang macam tu, buat kerja-kerja. Kalau tak salah saya, Imam Malik ataupun Imam Ahmad bin Hanbal, ada kisah dia, lepas daripada dia mengajar hadis, dia ambil penyapu, dia sapu sampah di sekeliling masjid-masjid Nabi, dalam Masjid Nabawi tu, kutip sampah, sapu sampah dan sebagainya. Pasal apa? Pasal nak hilangkan
nak ajak kepada kita. Itu di antara kerja yang boleh menyebabkan kita ni tak puasa megah, tak puasa hebat, walaupun kita Allah beri kelebihan. Diceritakan di sini satu kisah bahawasanya seorang raja menziarahi, ia raja akan seorang yang sangat zahid. Ada dalam satu negeri, yang mana negeri itu diketuai oleh seorang raja, dan raja itu dalam negeri itu ada seorang lelaki yang beriman, yang bersifat sangat zuhud sifat dia, sehingga masyhur nama dia. Raja pun dapat tahu. Bila raja dapat tahu, raja ni berasa teringin nak jumpa dengan dia. Maka tak kala mengetahui orang zahid, orang yang zuhud itu akan kedatangan raja, maka menyuruh ia dengan menghidang makanan. Raja ni bila dengar cerita pasal seorang lelaki yang zuhud sifat dia, orang kata dia ni bagus lah tuanku, dia zuhud, dia tak mau kepada dunia dan sebagainya, hidup dia pun dalam keadaan serba kekurangan dia orang bagus, orang puji dia, puji. Bila dia tahu kata raja ni nak pergi ziarah dia beritahu kepada ahli dia ataupun adik keluarga dia, tolong sediakan makanan untuk dia dengan raja, pasal raja nak mari bertandang ke rumah dia. Baik, maka bila raja mari nak ziarah, nak tengoklah orang zahid ni tera mana, zuhud tera mana, yang orang duk puji dia ni, yang orang duk sebut nama dia ni, harum nama dia, orang kata dia ni orang bagus, orang zuhud, orang kuat beramal dan sebagainya, orang yang tak mau ke dunia. Jadi dia ni pasal tak syok dengan pujian tu, pasal bila orang puji kita ni menyebabkan kita rosak, kita binasa. Lepas tu bila orang puji melampau, Nabi kata apa? Ambil tanah lempar di muka dia. Pasal apa? Pasal dia telah membinasakan kita. Bila orang puji kita, kita rasa hebat. Nabi tegur sahabat yang memuji lebih-lebih kepada kawan ni, pasal qata'ta unuqa akhika, kamu telah unuqa sahibika, kamu telah mengerat, memotong leher saudara kamu. Pasal apa? Dengan sebab pujian kamu kepada dia akan mencetuskan perasaan ujub, riak, takabur dalam diri dia, menyebabkan dia binasa. Jadi orang zahid tadi ni, bila orang duk puji dia, sampai pujian itu sampai kepada raja, dia pun rasa tak senang. Dia raja, dia tahu raja nak mai, dia kata tolong sediakan makanan untuk dia dengan raja. Maka memakan, bila makanan disediakan dan dia raja pun datang makan bersila depan raja, maka memakan ia orang yang zahid itu dengan bersangatan lobah, dan membesarkan ia yang zahid itu akan suapnya, supaya hilang zahidnya dari dalam hati raja tadi. Bila raja main-main kat dia tu dengan makanan tu ada depan raja, dia balun makan, dia suap dengan hak tu ada dalam mulut pun tak habis lagi, dia suap pula lagi, makan dalam keadaan nampak orang kata apa, lapar sungguh-sungguh. Raja tengok zuhud apa lagu ni, kalau zuhud takkan makan lagu ni sampai tak langsung sampai tak ada menyawa makan. Hak tu dalam mulut pun tak kunyah lagi, sumbat masuk pula membesarkan suapnya. Raja tengok lagu tu, bukan dia zuhud lagu ni wah ni murung, dia kata. Maka selamatlah dia, pasal dia tu sebenarnya tak mau raja ni puji dia, dengan sebab pujian itu menyebabkan dia berasa besar diri, dia berasa megah, itu yang dia tak mau. Bila raja tu balik, dia kata apa? Maka tak kala melihat akan yang demikian oleh raja, maka berpaling ia raja pun balik. Bukan dia zuhud lagu ni, makan cara lagu ni orang zuhud apa? Makan sampai tak berhenti, nyawa pun tak ada. Bila raja balik berpaling, maka berkata orang yang zahid itu, alhamdulillahilladzi sarafaka anni, segala puji bagi Allah Ta'ala yang memalingkan ia raja akan yang memalingkan ia Allah akan dikau, yakni raja daripada aku. Syukur pada Allah kerana Allah telah memalingkan raja itu daripada aku. Jadi dia tak mau kebesaran, dia tak mau kepujian, dia tak mau orang puji dia. Dia zuhud pun kerana apa? Kerana nak cari redha Allah, bukan nak cari pujian daripada raja, daripada pemimpin, daripada penguasa dan sebagainya. Demikian keadaannya. Moga kita kalau dengar lagu tu ke, Allahu Akbar, dia nak sangat-sangat lah kelebihan, kemasyhuran, dia nak sangat-sangat. Itu benda yang dicari-cari oleh orang hari ni, masyhur nama dia. Tengok hari ni muda-muda pun Datuk Tan Sri dah, dia kata ada seorang sahabat telefon sahabat kepada sahabat saya, dia kata Assalamualaikum, hang kena panggil aku Datuk lah ni. Bagus, alhamdulillah, kata Datuk beli dia, tak nak bayar dia macam tu ya. Pasal orang nak 100,000, 300,000 orang beli, pasal orang nak kemegahan, pangkat jawatan. Bila ada title di depan, orang pandang kita tegak dan sebagainya. Bila orang pergi minta derma, tukang dari contoh, bukan semua lah. Yang bagus semua, tapi maaf manusia ni dia nak benar-benar lagu tu.
dia nak pangkat jawatan, dia nak kedudukan. Bila ada title di depan pun, hak dulu sepak batu, sepak batu tu ada sebut nama Allahu Akbar juga. Belum masa orang susah dulu ni, sepak batu Allahu Akbar, sebut nama Allah jugalah, terletak pun. Lah ni bila sepak batu, dia pun pangkat besar dah, ada title depan pun, sepak marah, maki pula batu, buta punya batu. Padahal dia yang tak tengok batu-batu tu 40 tahun dah orang tu marah kat batu pula. Contohnya pasal apa? Pasal dia merasa megah, dia merasa dia hebat. Sedangkan kemegahan itu tidak kekal lama, dia berasal daripada tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah kata apa? Minha khalaqnakum, daripada tanahlah kami cipta kamu. Wa fiha nu'idukum, kepada tanahlah kami akan kembalikan kamu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah jugalah kami akan bangkitkan kamu di akhirat kelak. Jadi nak puasa hebat, nak puasa megah apanya kitanya, daripada tanah kejadian kita, daripada air mani yang hina, itu asal kejadian kita. Jadi maknanya tuan-tuan, apa yang kita baca pada hari ini moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama, untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.